beriman kepada adanya hari akhirat. Hadis yang disabitkan di sini, waqala muhaddisu rahimallahu taala an Saddad ibn Ausin wa Sanabihi radhiyallahu anhuma annahuma dakhala ala rajulin maridin ya'udanihi faqala lahu kaifa asbahta qala asbahtu bi ni'matin qala Saddad abshir bi kaffaratin sayyi'atin wa khatta khataya fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla yaqulu idza ana batalaitu abdan min ibadi mu'minan fahamidani ala ma ablaituhu fa innahu yaqumu min madajihi dzalika kayaumi waladasu ummihi minal khataya. Allah Rabbi wa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala ana qayyadtu abdi wa batalaituhu fa'ajzau lahu ma kuntu tujzauna lahu wa huwa sahihun. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis daripada riwayat Saddad ibn Ausin ya radhiyallahu anhuma bahawa adalah kedua-duanya di atas rajulin maridin, datang dia menziarahi seorang lelaki yang sakit ya. Datang lelaki yang sakit, lalu bila kata begitu faqala lahu, berkatalah dua orang ni Saddad ya, kan, dan Aus ni ya, dan Sonabi ya, Aus dan Sonabi. Maka berkatalah bagi yang sakit tu, kaifa asbahta, bagaimana kamu berpagi-pagi? Lalu ia menjawab, qala asbahtu bi ni'matin, sungguhnya aku berpagi-pagi dengan nikmat Allah SWT. Kawan tu sakit, tapi bila kata sakit tu dirasakan nikmat, seronok kan tuan-tuan? Kan? Macam kita lah tuan-tuan kan, kalau sakit ni kan kita rasa satu nikmat. Nikmat ya. Kita bersyukur sebab kita sakit ni kita boleh berzikir. Sakit ni kita jadi satu pengkifaratan ataupun jadi satu kafarah bagi kita, seronok kan. Sebab tu bila Saddad ni dan Sonabihi ni menziarahi seorang sahabat, lalu ditanya bagaimana kamu berpagi-pagi, maka kata asbahtu bi ni'matin, alhamdulillah aku pagi-pagi dengan nikmat Allah Ta'ala bagi. Kan kalau itu tak sakit nikmat apa? Kan. Tapi dia tak. Qala Saddad, maka berkata Saddad ibn Ausin, abshir bi kaffaratin sayyiati wa khatta khataya, bergembiralah engkau, seronoklah engkau. Abshir abshir ni bergembiralah ya. Gembira tu bi kaffaratin, dengan kafarah ataupun pengkifaran, penghapusan sayyiatin, akan dosa-dosa. Sebab tu kalau kita sakit ni, alhamdulillah lah, sakit kan, alhamdulillah sebab dosa kita diampunkan, dosa kita dihapuskan ya. Lagi pula wa khatta khataya, dan dicabutkan ataupun ditanggalkan khataya, akan kesalahan-kesalahan kita kalau kita bersyukur, bersyukur. Sebab tu bila kata sahabat ni dia bersyukur dengan sebab kafarah pada dosa-dosa yang telah lalu, maka dia seronok. Dia seronok, gembiralah. Yang masalahnya kita tu tak sakit-sakit atau masalah tu. Kan? Macam Fir'aun tak pernah sakit kan, orang sakit kepala tak pernah. Ya. Fa inni, sungguhnya aku, dia kata Saddad bin Aus ni dan Sonabihi ni, dia kata fa inni, sungguhnya aku ni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa bersabda anda? Inna azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla yaqul, yang bagi hadis kursi ya, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, idza ana abtalaitu, apabila aku ini, Allah Ta'ala kata ibtalaitu, aku balakan, abdan, akan seorang hamba, min ibadi, daripada hamba aku, mukminan, yang beriman, yakin ya. Masalah keyakinan yang payah tuan-tuan lagi ni, tak yakin kan Allah Ta'ala cabutkan keyakinan daripada hati-hati orang Islam kita hari ini, tak yakin dah dengan Islam
Ya, tak apa ya, yakin. Itu masalah dia. Bukan tak apa yakin, tak yakin dah mungkin. Kalau yakin dia tak buat begitu. Ya. Kan dia tak buat pelik-pelik tuan-tuan. Sebab tak yakin. Ya. Sebab tu dia kata siapa-siapa yang hamba aku balakan, ya, yang mukminan, orang yang mukmin fahamidani, maka dia puji aku. Satu kalimah puji ni besar tuan-tuan. Alhamdulillah ni besar. Tapi kita nak mengucap tu cukup susah. Lebih-lebih apabila datang bala. Sebab tu bila puji pada alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Alif lam, ya. Alif lam yang ada pada alhamdulillah tu kita mengaji dah. Ya. Kan alif lam orang panggil alif lam ma'rifah. Alhamdulillah tu iaitu puji yang 4 ada dalam dia. Puji Allah bagi Allah. Ya, puji Allah bagi hamba. Puji hamba bagi Allah. Puji hamba bagi hamba, semua masuk dalam situ. Sebab tu besar, tapi nak sebut alhamdulillah tu payah. Ya, sehingga Allah Taala bangkitkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa saja Allah Taala bagi, ingat. Ya, kitalah, saya pun begitulah tuan-tuan, kalau kita tak kena cuba kita tak tahu ya. Kan ya. Tapi lah cubaan tu memang banyaklah kan. Ya, kalau Nabi kata asyadul bala al anbiya summa amsalu kan. Yang bersangatan bala ada para nabi. Kemudian amsalu semisal-misal dengan dia. Kan. Kalau anak kata dia susah, ayah lebih susah lagi. Ayah lebih susah. Kalau ayah kata dia susah membesarkan anak, atuk kita dulu lagi susah membesarkan. Kan. Dia lagi atas tu lagi susah tuan. Kita hari ni senang je. Tapi kadang bawa susah ya. Bawa susah kan. Itu pertama. Yang kedua, sebab sifat kita ni suka melihat orang. Tengok nikmat orang yang ada, kita tak pernah bersyukur nikmat yang ada. Nikmat yang ada. Nabi tuan-tuan. Tak boleh lagi hadis ni kan. Tak apa. Nabi itu ketika malam Mi'raj. Malam Mi'raj ialah peluang dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, naik kepada Sidratul Muntaha sampai kepada Mustawa. Bukan senang. Allah Taala jemput dia sebagai duyuf. Duyufur Rahman, tetamu Allah yang Maha Pemurah. Dia seorang ya. Sebanyak-banyak makhluk di dunia ni, sehingga malaikat pun tak sampai tahap tu. Sehingga malaikat kata kalau aku naik lagi aku akan terbakar. Sedangkan dia dijadikan daripada cahaya, daripada nur, tapi dia pun terbakar juga. Jadi bila Nabi itu naik satu tempat yang tinggi, peluang dia, maka dia pun minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, dia kata, engkau kurniakan kepada Ibrahim, Khalilullah, kekasih engkau. Kau kurniakan kepada Nabi Musa bagai-bagai mukjizat, boleh bercakap dengan kau. Kau kurniakan Nabi-Nabi begini-begini. Kau gunakan Nabi Sulaiman hebat, boleh menggunakan angin untuk berpindah dari satu ke satu. Kan Nabi tanyalah pasal dia tak nampak. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu tak nampak manusia. Sebenarnya lah Allah Ta'ala nak bagi itu sebab kalau Nabi tak minta, Allah Ta'ala tak bagi. Yang lebih kurang dalam 14 perkara yang Allah Ta'ala bagikan ketika Nabi Mi'raj, termasuklah solat 50 waktu tu. Dia kata dia bangkit, kalau aku apa yang aku dapat, apa yang aku dapat. Kan kau bagi pada aku apa ni, dia kata. Nabi pun tak puas hati. Rupanya Nabi lupa banyak yang Nabi yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Allah Ta'ala bangkit. Antaranya engkau ni anak yatim. Anak yatim, bapak ni mati ketika umur 2 bulan dalam perut. Kemudian 6 tahun mak pula meninggal. Kan 8 tahun pula atuk pula meninggal. Yatim, tetapi aku angkat kau semula-mula tempat. Kan kekasih Allah, Habib Allah Ibrahim Khalilullah. Ni beza orang tanya Khalil dengan Habib, apa beza dia? Habib ni macam kita dengan bini lah tuan-tuan. Kan macam kita dengan bini. Tak ada had. Kita sayang mak kita, ayah kita. Kan kita kasih, dia tu Khalil. Kita ni Khalil dia. Khalilullah. Tetapi tak sampai tahap kita nak tak ada sakat. Tak ada sakat dengan mak ayah pun ada sakat. Aurat dia pun kalau mak dengan ayah pun antara pusat dengan lutut. Dan mahram dia lah. Tapi dengan bini tak ada. Begitulah. Rapatnya Allah Ta'ala ni seolah-olah kalau kita ni dengan bini lah, tak ada sakat dah.
Tak ada selindung memanggil. Tak ada selindung. Tapi dengan ayah, mak, dengan ayah kita, dengan mahram kita, ada zakat lagi. Antara pusat kalau tak ada lagi had dia. Yang boleh. Aku bagi kau, aku angkat sebagai kekasih. Aku jadikan kau tu Sayyidul Anbiya. Allah bangkit baliklah. Semua Nabi lupa. Nabi lupa. Kan. Aku jadikan kau pula wal awwalun wal akhirun. Kau dijadikan awal daripada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad yang aku jadikan segala makhluk. Semua dijadikan. Kan. Bukan diambil Nur Muhammad jadi dah. Sakat permulaan daripada azali ke zaman imkan. Zaman tak ada apa, azali. Kan. Zaman tak ada apa. Sebelum azali, mana tidak ada satu makhluk pun ketika itu. Permulaan adalah mula daripada kejadian Nur Muhammad. Dia mula. Tidak ada orang boleh masuk syurga melainkan kau dulu. Allah Ta'ala bangkit balik. Rupanya banyak Allah Ta'ala bagi. Nabi kata sejak balik itu, Nabi kata, aku takkan minta dah lagi pada Allah Ta'ala. Aku takkan bersebut dah lagi. Selepas itu, aku takkan sebut semua. Sebab tu bila Nabi balik, Nabi keadaan berpindah, berhijrah, dengan semayang sungguhnya, berjihad sungguhnya. Berjihad ni, selepas dari hijrah, lepas balik Isra Mi'raj baru dia berhijrah. Berhijrah tu yang dia tak ada siapa dah, isteri dah wafat, Abu Talib dah wafat, semua dah wafat, bahkan dah tinggalkan dia. Maka dia pula berjuang. Masa itu turun ayatul Qital tahun pertama peperangan Uhud. Berjuang. Tetapi nak datangkan Nabi lupa. Sebenarnya banyak yang Allah Ta'ala bagi. Awan berjalan atas dia. Mana Nabi pergi. Apa nak semua boleh. Semua Nabi tak nampak nikmat. Bila Allah Ta'ala buka pun dia sedar. Sehingga Nabi kata, aku takkan ulang lagi perkataan tu. Takkan ulang dah. Takkan minta dah Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia buat ibadat turut-turut sampai bengkak kaki pun apa dia kata? Afala aku nak abadan syakura. Salahkah aku ni jadi hamba yang bersyukur? Kita sebentarlah lah tuan-tuan. Kadang kita ni nikmat yang ada pada kita banyak dah. Tapi kadang suka tengok orang. Tengok orang lain rasa kita tak cukup. Kan? Sebab tu ulama kata, unzur ilaman, tengoklah kepada asfala minka. Dalam masalah dunia ni. Tengok orang yang di bawah kita lagi. Kan? Kita mungkinlah ada, kita kancil dia. Kawan tu kadang kita kancil pun tak ada motor, ya tak. Kan? Motor je. Kadang kawan tu ada motor. Dia jangan tengok abang kita, tengok orang yang biskal lah. Kadang biskal lah. Motor pun tak ada. Kan? Kita sebab tengok orang, masalah dunia tengok orang. Tak salah tuan-tuan. Untuk kita mengambil dunia ni tak salah. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila dia mengaji dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika tu umur dia 10 tahun, 11 tahun. Dia dah jadi mufti. Dia dah keluarkan fatwa. Imam Malik bagi izin dia untuk keluar fatwa setelah dia habis mengaji kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' ada 1000 lebih kitab Muwatta' tu. Imam Malik rahimahullah ta'ala apa? Kan? Dia boleh keluar fatwa ketika tu. Kalau nak bandingkan mufti-mufti hari ni kita ni, lekeh lah lagi. Imam Syafi'i tu. Bila dia mengaji dengan Imam Malik, dia rasa pelik. Sehingga dia tengok Imam Malik ni kaya. Imam Malik ni kaya. Seorang tu guru, kan? Kaya. Kaya. Dia berniaga. Dia bukan makan gaji dah. Makan gaji tak ada betul-betul. Dia kaya. Bila dia kaya, dia beli baju pun 1000 dirham. Mahal. Minyak wangi dia mahal-mahal. Sehingga Imam Syafi'i nak balik pun dia bagi modal. Dia bagi belanja dia modal. Dalam hati dia, etikad ketika itu, hukum ketika itu, pasal dia orang pekah, dia menghukumlah. Orang yang mana orang diberikan ilmu, maka tak boleh untuk dia mengambil dunia. Pada ketika itu. Pada ketika itulah. Dia kata tak boleh lah. Orang agama ni Allah Ta'ala bagi kelebihan dia dah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia dah bagi dah kemuliaan ilmu tu dah. Kan? Tunggu-tunggu tak boleh lah kaya pasal dia mengaji dia yang miskin-miskin. Sufyan Tsauri kan, ada mengaji yang orang-orang tunggu-tunggu yang miskin-miskin, yang susah-susah kan. Tapi bila mengaji dengan Imam Malik berbeza. Kemudian bila habis mengaji dah, dia pun tanya. Imam Malik kata, ilmu aku habis dah bagi kau ni, dia kata. Kan, carilah orang lain mengaji, dia kata. Sampai tak tu. Habis dah. Lepas tu nak mengaji dengan siapa? Dia kata dulu ada
sebanding aku ni. Tapi dah wafat dah, dah meninggal Imam Abu Hanifah. Tapi dia ada anak murid seorang. Anak murid seorang di Baghdad. Pergilah dia kata. Imam Syafi'i nak pergi tu pun, belanja tu dia bagi lagi. Tak apalah. Sampai sana dia tengok Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, anak murid dia. Tak ingat siapa nama. Sampai di sana, dia tengok tok guru tu duit atas meja je. Duit atas meja banyak semua. Duit banyak. Sehinggalah fikah dia tu berubah. Fikah dia tu berubah. Apabila dia tanya pada tok guru tu, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, dia kata nak tanyalah, dia kata, tok guru ni, alim-alim ulama ni memang kena kaya ke? Dia kata, dia kata macam tu. Lalu dia berhujah, kalau kata kekayaan yang Allah bagi kepada orang yang asi ataupun orang yang jahat, maka akan bertambah jahatnya. Dia akan buka karaoke, dia buka ni, dia buka kelab LGBT apa semua. Sebab dia kaya. Tetapi kalau dia letakkan kekayaan itu kepada orang yang alim, orang yang jaga syariat, maka akan bertambahlah kebaikan. Di situ fikah tu berubah. Fikah tu berubah. Sebab tu kalau nak kaya carilah. Sebab kalau kaya bagi orang yang bertakwa, dia akan bawa banyak kebaikan. Daripada kita bagi kaya orang yang berdosa, orang yang kafir, dia akan buat macam-macam, kan? Macam-macam lah tuan-tuan, pesta ratu LGBT lah, macam-macam lah tuan-tuan, kan? Tak kira lah. Sebab bila dia kaya, orang fasik dia lagi menyesatkan. Lagi menyesatkan. Sebab tu pandangannya berbeza. Faham ya tuan-tuan ya? Sebab tu kalau tak salah kalau kata, cuma kadang kita kemampuan kita. Kalau kaya kita doakan alhamdulillah, jangan dah hasad dengan dia. Kan? Contohnya Muhtar Buhari, kan? Antara orang yang Islam kita yang kaya. Jangan kita hasad dengan dia. Kan? Jangan kita hasad dengan dia. Lagi sokong dia, bagi dia kaya lagi. Sebab dia bagus. Projek yang dia buat, setiap perumahan yang dia buat. Saya tahu lah pasal saya Pak Mutu orang Kedah. Mana projek perumahan dia buat, dia akan buat masjid. Kan? Setiap perumahan yang dia buat, dia akan buat masjid. Dia akan buat masjid. Dan projek yang dia buat, perumahan yang dia buat, semuanya menghadap kiblat. Hebat tuan-tuan. Sebab mak dia besar, kalau kau dapat buat projek perumahan ni, buat masjid, kau jangan tinggal buat. Setiap perumahan ada semua. Masjid Buhari, banyak masjid dia. Kan? Dan dia menghadap kiblat. Jadi tak perlu nak kita sengitkan sejadah, rumah kita sengit dah. Sebab dia orang faham agama. Kan? Faham agama, dia dekat. Dia rajin dekat dengan para ulama. Itu yang bagus dia. Sebab tu cari macam tu. Yang kaya-kaya macam tu bagus. Tapi kalau kaya tak boleh buat apa, jam juga tuan-tuan. Kan? Suka tengok duit, kan? Tak nak payah juga. Ya. Wallahualam. Sambung hadis tuan-tuan. Lalu bila kata begitu, faqala idza ana abtalaitu abdan min ibadi mu'minan fahamidani ala ma abtalaituhu, maka memuji ia atas apa yang aku bala. Sebab tu kita ni jangan tengok orang. Sebab nikmat kita cukup banyak tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bangun pagi kan, tengok bini tidur, tengok anak tidur, tuan-tuan, Allah nikmatnya. Nikmat boleh tengok anak, nikmat boleh tengok bini tu. Besok pagi pula boleh keluar ngeteh dengan kawan, nikmat ada kawan. Cuba bayang-bayang bangun-bangun gelap, kat mana aku, kat kubur pun tak lewat apa. Rugi kita. Dan sebab tu nikmat hidup tu cukup besar. Apatah lagi nikmat Islam dan iman. Kan? Sebab tu ulama, antaranya Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Matan Jaharah. Dia kata apa? Orang yang bahagia ni apabila dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah dan mati di atas kalimah syahadah. Orang yang celaka ni, iaitu orang yang mati dalam keadaan iaitu tidak mengucap 2 kalimah syahadah, itu celaka. Kita alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebab tu kalau kawan-kawan kita pun nakal-nakal sikit tu, okey lah tuan-tuan. Allah Ta'ala maaf pengampun, kan, tak pun Nabi lah, salah. Tapi selagi mana di Islam tu untung besar, dia orang bahagia. Orang bahagia. Ya. Wallahualam. Tapi kadang itulah, kadang kita nak hentam orang Islam kita lah, nak hentam. Kan? Orang lain kita nak hentam. Orang Islam kita suka hentam. Carilah salah dia, carilah apa salah dia. Dia pelik. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak yakin yang kita bersaudara.
Sebab kita kena yakin kita bersaudara. Islam ni semua bersaudara, tak kira apa pun. Apa warna kulit pun semua kita bersaudara. Kita kena jaga satu sama lain. Dan dia lah rakan-rakan kita besok di syurga, tuan-tuan. Syurga luas. Syurga ni luas. Kan? Tapi lah kadang kita ni rasa kita seorang nak masuk syurga. Kan? Orang lain sahabat-sahabat kita tu, kawan-kawan kita, orang Islam kita, sama-sama saudara kita tu, dia tak masuk Islam. Kita seorang kan? Dan semua masuk neraka. Tu pelik kan tu? Jagalah. Sebab tu bila kata Allah Ta'ala balik, kita pujilah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita ni Alhamdulillah. Akan dapat rakan kita apa pun, tak kisah sahabat kita pun, selagi mana dia Islam tu, kita Alhamdulillah. Kan? Selagi mana dia tak bawa kita pada kufuran. Tapi kalau kata berkawan dengan orang takutnya, orang yang tak percaya, tak beriman, kita susah. Kita susah. Ya. Fa innahu, dia kata, yakumu min madaji'i, sesungguhnya ia tu yakumu, bangun ia min madja'ihi, daripada tempat tidurnya, zalika, pada ketika sakit tu, kayaumin waladasu ummu minal khataya, seumpama dia tu dibangkitkan, bangkit dia pagi tu seumpama dia baru dilahirkan daripada perut ibu dia, daripada suci, daripada kejahatan. Ini orang pada orang sakit. Sebab tu kalau kita tak sakit, minta sakit lah tuan-tuan. Kan? Siapa berani minta sakit? Semua tak nak sakit kan? Tapi sebenarnya sakit tu besar kan? Kadang kita minta sakit tapi tak sakit. Tak minta sakit je sakit. Sebab tu kalau sakit ni kita ingat jugalah, agak-agak kancak slow sikit, agak kancak slow sikit ya. Sebab tu kita sakit ni kalau kata kita tolak, kalau tak nak kita tolak. Tapi kalau kata sampai, kita kena bersyukur. Sebab sakit tu mengkifarahkan dosa kita. Kita ni banyak dosa, banyak dosa. Tapi itulah cara. Kadang kita tak istighfar, mungkin kita lupa nak istighfar. Allah Ta'ala minta kita istighfar, minta pada dia, kan? Ud'uni astajib lakum. Tapi kadang kita lupa nak minta pada Allah Ta'ala, sibuk dengan dunia. Tapi sakit ingat ke Allah, sakit dengan aku. Kan kita minta. Sebab tu sakit ni jadikan satu nikmat lah tuan-tuan. Satu nikmat. Kan Allah bilang, kau bukan ada, aku seorang ni ada. Kau bukan ada. Kan ada kawan tu tuan-tuan, dia kaki dia potong kucing manis tuan-tuan. Kucing manis. Lepas tu dia kata, kaki mana? Kaki dah masuk syurga Ustaz. Dia kata, tenang ada. Kaki dah masuk syurga Ustaz. Aku je belum lagi. Aku je belum lagi dia tu. Sampai tak ketuk. Kan? Gitu kalau kata kadang kalau bila sakit, kadang orang ziarah pun tak nak. Jadi down, jadi apa. Jangan. Ingat. Ya? Kan? Kalau kita tak minta sakit, tapi Allah Ta'ala bagi, kita terima. Kita terima. Ya? Lalu bila kata, orang yang begitu seperti mana dia bangkit daripada tempat tidur itu, pertiduran, seperti baru dilahirkan oleh ibunya daripada kesalahan. Buset. Syarat puji Allah lah. Sebab tu nak puji, kalimah puji ni bukan senang. Sebut tu senang, tapi kita nak puji Allah Ta'ala tu susah. Kan? Susah. Sehingga Allah Ta'ala bangkit. Ingat dalam Quran. Faqalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba aku yang bersyukur. Sikit semua kita ni. Sebut je syukur, tapi tak pernah syukur. Tapi tak pernah syukur. Kan? Ya? Kita bersyukur. Ya? Sebab tu syukurlah yang sedikit tuan-tuan. Ya? Syukur mana yang ada. Kan nikmat. Tenang je, tenang macam mana. Ya. Wa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala. Berfirmanlah Tuhan yang menguruskan segala alam ini, tabaraka wa ta'ala. Maha tabarak dan maha pula tinggi ta'ala. Apa dia? Ana qayyitu, sungguhnya aku ikatkan abdi, hamba aku ini. Bila kata dia bagi sakit, aku dah MOU dengan dia dah. Allah Ta'ala qayyid, dah ikat dah dia. Kita ni bila kita sakit, Allah Ta'ala dah ikat kita dah. Atas keredaan dia kalau kita puji Allah Ta'ala. Kita takut Allah tak sakit kan. Wabtalaituhu, dan aku balakan akannya apa dia? Fa ajru lahu ma kuntum tajrauna lahu wa huwa sahihun. Dan seperti mana aku bagikan pahalanya, seperti mana kalau dia puji bila dia sihat, pahala yang sihat itu dapat ketika dia sakit. Sebab tu bagi orang yang sakit, ya, amalan-amalan ketika dia sihat dia buat. Pada hadis yang lain, ketika sihat dia buat, datang berjemaah, dia bersedekah, datang buat apa, buat baik dengan orang, apa semua, kata menyakiti hati orang, kan, tolong orang, bersemangat orang. Tiba sakit langsung jam, tak buat apa.
Sewaktu dia sakit tu, segala amalan yang dia buat waktu dia sihat tu, Allah Ta'ala bagi pahala tu jalan. Jalan tu. Berarti itu besar dah berumur-umur ni tuan-tuan. Pahala paling besar lagi untuk ilmu. Kalau tak untuk ilmu, paling-paling tidak kita munakasyah. Kita menajamkan ilmu. Untuk kita mengulang-ulang. Anak-anak duduk di masjid, kita dapat 3 perkara. Satu, kita dapat niat iktikaf. 2, kita dapat doa malaikat. 3, kita dapat pahala tuan-tuan. Itu sekurang-kurangnya. Sebab tu kau macam mana pun pengajian kita tahu masjid kita alhamdulillah, masjid-masjid di Sabah ni kalau maghrib tu penuh lah ada. Datanglah. Kan datang ya. Kalau kita dah pandai, sekurang-kurang jadi zikir. Kita dah tahu dah masalah tu. Tapi bila kita dengar balik jadi zikir. Jadi pahala juga. Macam tuan-tuan pandaikan lagi kan. Kita dah macam mana tak apa. Sekurang-kurang kita ulang-ulangkan, ingat-ingat jadi zikir. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ingatan lah. Kan? Sebab tu kita dah umur-umur pahala paling besar. Semayang tak larat tuan-tuan. Semayang tak larat, nak duha. 2 rakaat tu pun kena bergegar lutut. Apa tak lagi nak puasa? Lagi. Ni kita dah jam di akhir dah. Rabi akhir dah kan. Dah 5 Rabi akhir 6. Rabi akhir dah kita. Tak lama dah masuk Ramadan. Jam dah awal, jam dah akhir. Rejab tak bandar. Nak masuk Ramadan dah. Tak lama dah boleh berdoa dah kita 6 bulan tu kan, sebelum masuk Ramadan doa supaya disampaikan umur kita. Tak lama dah. Waktu tu pantas berulang, waktu pantas. Tak sedap dah 60 pejit. Sedap lah. Tapi kalau kata dengan keadaan kita, dengan ibadat kita lah, tak adalah banyak mana pun kan. Jadi carilah pahala-pahala yang besar. Antaranya menuntut ilmu. Dapat pahala syahid. Duduklah mana-mana. Dan kita pun kalau kata pergi mana-mana pun, kalau jumpa kan, dengar dulu mengajian lah. Orang panggil apa? Ambil pahala-pahala yang besar. Sebab tu bagi orang yang mana ketika dia sakit, dia buat amalan dia. Pahala yang amalan ketika dia sihat tadi akan diberikan ketika sakit. Dijanji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sebab tu kita ni bila peluang-peluang begini yang Nabi bagi kita. Sebab Nabi tahu kita ni lemah. Nama manusia ni wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia ni lemah belaka tuan-tuan. Sembang deras. Sembang kan? Sembang buat ni tak larat juga tuan-tuan. Tak larat juga. Kan? Kan? Kita bukan buat mana pun. Kan? Sembang boleh lah. Dia tak lemah. Sebab tu Nabi bagi kita macam-macam bonus panggil. Kan? Dia bagi semayang subuh. Berjemaah dapat pahala qiyamulai sepanjang malam. Kan? Sepanjang malam. Syarat dia semayang subuh berjemaah. Semayang isyak berjemaah dapat qiyamulai separuh malam. Dapat pahala dia dah. Baca kulhu 3 kali dapat pahala khatam Quran. Baca Quran kul ya kafirun 4 kali dapat pahala khatam Quran. Baca surah Zalzalah 2 kali dapat pahala khatam Quran. Nak apa lagi kita tuan-tuan? Nak apa lagi? Orang perempuan lagi banyak. Jamu suami tu, hidangkan suami tu, masakkan suami tu, dapat pahala umrah. Dapat pahala umrah. Kan? Kan? Layan suami pula. Dapat pahala syahid. 40 orang mati syahid pula dah. Kan? Kan? Pahala banyak. Yang itulah kita buat mudah-mudahan ibadat kan. Tak pasal Allah Ta'ala tu tahu kita ni lemah. Kan? Kita dah tak larat. Pasal-pasal kita tak larat dah. Kan? Nabi pun semua hidup dia tuan-tuan. Ada 3 kali atau 4 kali Nabi semayang duha tuan-tuan. Bukan sebab Nabi tak nak, tapi Nabi suruh kita buat. Nabi suruh kita buat. Sebab Nabi 3-4 kali je. 4 kali gitu je. Tak banyak. Yang nak Nabi solat doa. Sebab kalau Nabi buat selalu takut jadi wajib. Jadi berat umat aku. Jadi berat umat aku. Kan? Sebab tu dia tinggalkan. Supaya apa? Supaya tak ada keberatan. Tapi dia suruh kita buat. Kan? Mana mampu kita buat lah. Tak boleh 2 rakaat. Habis tak witir 1 rakaat jadilah. Kalau tak boleh witir pun tak boleh tidur lah tuan-tuan, sunat je pun. Kan? Tapi niat kita nak bangun pagi subuh. Dapat pahala. Tidur kita tu tidak ibadat. Ya? Kan? Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi berpesan pada kita 4 perkara tuan-tuan. Dalam kitab Duratun Nasihin, dalam bab yang ke-13, tak silap saya, tuan-tuan boleh tengok jilid yang pertama, bab kasihkan Allah dan kasihkan Rasul. Ada 4 perkara Nabi sebut. Nabi kata orang yang kasihkan Allah Ta'ala tetapi dia tidak warak, Nabi kata fahuwa kadzabun. Dia kasih Allah Ta'ala tetapi dia tak warak. Warak ni apa tuan-tuan? Jaga yang haram
Bukan warak ni jalan senyap, jalan songkok, lepas tu langgar tiang. Tu bukan warak panggil tu. Itu bukan warak. Kan, dia bukan duduk sengit wala. Tu bukan. Warak ni menjaga daripada yang haram, mencari yang halal, tu warak. Tak kira apa pun haram kita tolak, apa benda-benda atas syubhat pun kita tolak. Tu warak panggil. Jaga benda-benda haram. Nak hari ni kita pun tahu tuan-tuan kan, kan apa orang bukan Islam, kalau dia nak jual kepada orang Islam tak wajib dah mengambil sijil halal jakim kan, dah tak wajib dah. Jadi kita kena patilah, tengok nama sos tu, nama Pak Haji tapi produk-produk bukan Islam kan. Lepas tu lah halal jakim pun tak wajib dah jadi kan. Jadi kita takut kalau kita makan benda haram apa, kita kena cermatlah, kena ambil ikhtiar. Talabal halal faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntutnya halal tu satu kefarduan. Faham? Sebab tu kalau dia kata sayang Allah Ta'ala tapi maksiat dia buat juga, tak jaga benda halal haram, hebat je. Boleh gada-gada tuan-tuan, susah. Kita sini senang tuan-tuan sebab kita tahu ada jakim, senang. Tengok halal jakim tu Malaysia bawah halal, bawah Malaysia sudah. Kita tahu, boleh beli, tak ada masalah. Kan, boleh halal, senang orang Islam kita. Ataupun kita tengok orang Islam kita jual, lagi senang. Tak ada halal jakim pun orang Islam kita. Orang pula kita kenal pula semayang, dia ni puasa, tak buat maksiat, lagi kita seronok makan. Jagalah. Tapi kalau tempat-tempat luar negara susah nak makan tuan-tuan. Kadang biskut pun dah masuk 7E tu, tengok halal ke tidak, halal ke tidak. Bukan senang nak makan. Baru kita tu nikmatnya. Nikmat makan. Yang kedua Nabi kata, siapa-siapa yang kata kasihkan aku tetapi tidak mengikut sunnah aku, fahuwa kadzabun, orang ni pembohong. Tapi tidak tuan-tuan, sunnah Nabi ni kan jaga jemaah lah tuan-tuan. Sunnah besar kan, jaga jemaah. Kalau perempuan tu sunnah Nabi tu tutup aurat kan, jagalah tutup aurat tu. Jagalah tutup aurat. Tapi lah nak macam mana tuan-tuan? Baru ni kami pergi sajalah, pergi jalan, pergi Kuala Lumpur kan, pergi pasang poster tanpa poster kutipan tu kan, lepas tu mana kawan-kawan kita bagilah. Lah nak macam mana kan, kita bergerak tak boleh kan, usaha kena usaha juga kan. Pergilah, singgahlah dekat masjid Bottom, masjid dua pertemuan sungai tu di Gombak tu lah, masjid Sungai Gombak, Sungai Kelang tu lah, panggil masjid Bottom, ataupun nama masjid dia Masjid Sultan Abu Samad. Kalau orang dulu panggil masjid Bottom lah, masjid Bottom, masjid pertemuan tu lah. Nah ya, orang Islam kita yang datang semayang perempuan, semayang bagus, satu bagus. Tetapi lepas semayang aurat tak tutup kan, kadang pakai skirt datang, lepas tu pergi semayang, bagus tu lah. Kadang pakai seluar pergi semayang, bagus, aurat tak tutup. Dia jadi pesen dah bagi. Dia jadi pesen dah. Sebab apa? Tak ada satu undang-undang. Kan? Nak masuk masjid pula, dia bagi pula jubah orang masuk sini. Macam tu. Jadi kita pun tak boleh buat apa. Memang elok dah kita duduk kat kampung ni senang. Benda tu kita kalau nampak, kita kena tegur, tak tegur. Tapi nak macam mana? Jadi macam tu dah dunia hari ni. Kita jaga diri kita lah tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, Nabi kata, siapa-siapa yang kata dia tu ahli syurga, tetapi ghaira infaqi malin, fahuwa kadzabun, tetapi nak menginfakkan harta dia cukup kedekut, cukup kedekut, jangan sampai sembang kata nak ahli syurga. Kalau kita rasa kita ahli syurga, kena rajin infak, kena tak kira siapa-siapa pun bagi, rajin kita bersedekah, sebab dalam harta kita ada harta orang. Jangan kita kedekut, jangan kita kedekut. Sebab tu kalau nak jadi ahli syurga, dia kena pemurah kan, memang kena pemurah. Sebab semayang untuk kita, puasa untuk kita, haji untuk kita kan. Yang boleh tolong orang boleh menyenangkan orang, sehingga Nabi kata afdalul a'mal idkhalus sururi fi qulubin nas. Kamakan, siapa-siapa sebaik-baik amalan memasukkan keseronokan, kegembiraan di dalam hati orang, di dalam hati manusia, tak kira siapa pun kan. Lalu ni tembuk pulai tu ada seorang tu tuan-tuan, dia motor susah, dia ni motor je, tak ada kereta, tak ada kereta. Anak dia badan besar-besar, ambil kat suar, naik 3 orang tuan-tuan motor kan, motor tu kiri tak silap. Terus cakap duit masjid ni banyak kan, duit masjid ni banyak, apa salah keluarkan beli sebiji motor kat dia kan. Orang susah
di masjid. Siapa yang larang? Kalau kata dia saya semangat masjid, boleh je bagi. Kan? Beli satu motor dia. Motor kalau rosak tiga-tiga tolak tuan-tuan. Anak dia besar skor menengah. Dah skor rendah, naik 3 orang. Daripada suar tu pergi ke tempat boleh. Aduh kan. Alhamdulillah. Kan bila katanya tu dia pun cari-cari siapa tu Ustaz. Kita sebut nama lah siapa tu. Betul. Oh ya betul Ustaz. Kami tak apalah, nanti kami keluarkan duit masjid. Kalau ada orang menyumbang lagi bagus. Kan? Dia hantar anak. Memang bagus dia menyumbang bagus. Kita pun begitu, tengok kampung kita mana. Jangan di masjid ni kita nak renovate nak buat. Tapi cari yang susah. Orang susah tu tolong dia. Kan? Kita pun tak kisah menyumbang. Tu sebab apa? Sebab nak boleh tolong orang. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Ya. Iaitu siapa-siapa yang menganggap diri ni tu mulia, nak kemuliaan, tetapi tidak kasihkan ghaira hubbi fuqara wal masakin, tetapi tak kasihkan kepada orang fakir dan miskin. Kan? Buat kenduri, panggil yang kaya-kaya je. Orang miskin kan becek tisu je. Becek tisu je kan? Becek tisu je kan? Buatlah. Kalau kita nak kemuliaan, falillahil izzatu wali rasuli. Kemuliaan tu milik Allah dan Rasul dia. Tapi kalau kita nak kemuliaan, dampinglah orang miskin. Dampinglah orang fuqara. Kena buat. Kan? Kalau buat meninggal, jemputlah orang miskin, apa semua, bagi makan, apa semua. Allah Rabbi tuan-tuan kan. Dalam YouTube tengok ada bagi makan. Ustaz Ibn Liu, tolong orang miskin. Ranking dia banyak mana, sampai orang cemburu kat dia. Lah ni dah stop lah dia, kita pun tak tahu sebab apa. Tapi tu, kalau kata kita je rajin tolong orang, nak orang miskin, kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kalau kata kita nak mulia tapi kita tak memuliakan orang fakir miskin, jangan harap nak mulia tuan-tuan. Malah jadi kehinaan di sisi Allah SWT. Boleh tuan-tuan setakat tu dulu lah. Mudah-mudahan sikit sebanyak. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke 76 dalam masalah ni. Wallahu alam. Setakat tu dulu lah. Ya. Ada pertanyaan? Kursi ni kata tukar baru dah tuan-tuan. Kau rendah aku ni. Zoba dah lembut dah ni. Bapak bukan tak syukur tuan-tuan, syukur dah boleh duduk, tapi kau nampak kepala je. Pasal tuan-tuan naik kereta je ni, kau naik motor tinggi ni, motor chopper panggil. Tak boleh nak merempit aku. Kan? Wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa al malaikati rabbin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tanfina wa la ma'ana la syakkan mutrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanallah.